Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan masuk pendidikan seni visual tingkatan 1. Tajuk yang keenam iaitu tajuk ruang. Okay, tajuk keenam ialah tajuk ruang. Okay, kita akan baca ini sikit. Apakah itu masuk ruang? Okay, kita sentiasa berada di dalam ruang sesebuah tempat. Cuba perhatikan deretan objek berhampiran anda seperti deretan kelas, pokok atau tiang yang jaraknya semakin jauh dari anda. Apakah objek tersebut kelihatan semakin kecil? Adakah saiznya sememangnya berbeza? Tidak. Itu kecil. Itu adalah antara kesan ruang di alam nyata. Objek yang jauh akan kelihatan kecil walaupun sama saiznya. Konsep yang sama ini juga diterapkan dalam penghasilan karya seni visual. Nilai estetik sesebuah karya seni dari pelbagai sudut dapat dinikmati dengan aplikasi unsur ruang. Okay. Dalam ni dia menyatakan kepada kita yang mana ruang itu kelihatan semakin kecil apabila kita berada dalam keadaan yang jauh. Contohnya, okay, kita ambil contohnya dekat sini ialah contoh pokok. Okay, contoh pokok. Kita lukis satu pokok. Okay. Kita lukis satu pokok. Ini pokok biasa saja. Okay, pokok ni bila kita berada pada dekat dengan pokok, pokok ini kelihatan lebih besar. Bila kita berada pada jauh daripada pokok, maka pokok ini kelihatan lebih kecil. Okay. Lebih kecil disebabkan adanya ruang di tepi-tepi ini. Okay. Bila kita berada dekat dengan pokok, maka ruang di dekat tepi ini dah tak ada dan menyebabkan pokok itu nampak kelihatan besar. Itulah kaitan ruang dengan kehidupan kita. Maksudnya setiap hari kita ni menggunakan ruang. Okay, dalam bab ini kita akan belajar berkaitan dengan apa yang anda akan dapat ialah memahami unsur ruang. Yang pertamanya memahami unsur ruang. Yang kedua ialah mengeksploitasi dan mengaplikasi unsur ruang bagi mengukuhkan pemahaman terhadap bahan seni visual. Yang ketiga ialah menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan. Dan yang keempat ialah menghayati hasil karya seni visual. Ini yang kita akan dapat kita belajar berkaitan dengan ruang. Okay, dekat sini dia telah bagi contoh, iaitu ini ialah karya seni. Kurang jelas. Ini ialah karya seni. Ini karya seni. Ini ialah karya seni visual dan ini ialah hasil buatan manusia. Ketiga-tiga gambar ini mempunyai ruang. Mempunyai ruang masing-masing. Ini pun ada ruang untuk karya seni visual, pun ada ruang untuk karya lukisan, ini pun ada ruang dan ini yang saya tunjuk contoh tadi pokok. Okay. Pokok ni bila kita berada ni dalam diambil gambar ni dalam keadaan yang jauh, menyebabkan ada ruang dekat tepi-tepi ni, maka pokok itu akan kelihatan lebih kecil. Bila kita berada dekat dengan pokok ini, maka pokok ini akan jadi lebih besar disebabkan tidak ada ruang di sebelah kiri, atas, bawah. Okay. Jadi itulah konsep ruang sebenarnya. Semakin jauh kita berada dengan satu objek, maka objek itu akan nampak lebih kecil, ruang itu akan nampak lebih besar. Okay. Itu ialah serba sedikit apa yang kita akan belajar pada tajuk ruang. Okay. Boleh dekat situ. Kalau tak faham, boleh tanya dalam ruangan komen. Kita sambung pada persepsi seni. Okay, untuk persepsi seni ini, kita akan belajar berkenaan dengan definisi ruang dan juga jenis ruang.
Okay, untuk definisi ruang, ruang adalah jarak antara objek yang wujud di alam nyata dan karya seni visual. Okay, maksudnya jarak. Okay, sini. Ruang itu ada kaitan dengan jarak. Maksudnya, semakin dekat dengan jarak semakin dekat dengan objek, maka ruang semakin kecil. Kalau jarak tu semakin jauh dengan objek, maka ruang akan jadi lebih besar. Itulah jarak. Okay, ruang dalam seni visual merujuk kepada kawasan kosong di sekeliling sesuatu objek. Jarak di antara objek dan kedalaman sesuatu objek. Okay. Okay, jenis ruang. Jenis ruang ni ada dua jenis. Okay, iaitu yang pertama, ruang tertutup. Okay, ruang iaitu dipanggil sebagai ruang nyata ataupun ruang fizikal. Boleh terbahagi kepada dua. Okay, iaitu jenis iaitu ruang tertutup dan juga ruang terbuka. Okay, ruang tertutup dan juga ruang terbuka. Okay, ni ruang tertutup dan juga ruang terbuka. Okay, kita tengok pada ruang tertutup. Ruang tertutup ialah ruang bagi kawasan terhad seperti di dalam bilik, dapur ataupun di dalam bangunan. Maksudnya, ruang tertutup ini ialah ruang di mana kawasan di sekeliling kita mempunyai dinding. Kalau mempunyai dinding, maksudnya itu dikira sebagai ruang yang tertutup. Tak kira lah besar mana sekalipun, kawasan tu kalau ada dinding, maka itu dikira sebagai ruang tertutup. Tengok gambar yang kedua ni, ada juga dinding. Ini adalah di kawasan dalam rumah. Okay, yang kedua ialah ruang terbuka. Ialah ruang bagi kawasan lapang seperti padang, taman, pantai dan sebagainya. Okay, itu ialah ruang terbuka. Ini ialah ruang yang mana tak ada dinding. Itu je beza antara ruang tertutup dan ruang terbuka. Tengok dekat padang ni. Ini ialah ruang terbuka. Tak ada dinding pun sekeliling. Maksudnya semuanya ialah padang, adanya bukit, adanya pokok dan sebagainya. Maka itu dipanggil sebagai ruang terbuka. Okay. Ataupun ini ialah pantai. Okay, walaupun ada pokok kayu dekat tepi-tepi, walaupun ada bukit dekat tepi-tepi, maka ini dikira sebagai ruang yang terbuka. Ini kata kuncinya. Untuk ruang terbuka ada dinding, tak ada dinding. Untuk ruang tertutup ada dinding. Okay, kita tengok jenis yang kedua, iaitu ruang ilusi. Ruang ilusi. Okay, ruang ilusi pula boleh dibagikan kepada ruang cetek. Ada cetek satu, ada dalam satu, ada ruang rata yang berbentuk dua dimensi. Okay, untuk ruang fizikal ataupun ruang nyata tadi ialah berbentuk 3D. Okay, maksudnya benda yang nyata, benda yang betul. Tapi untuk ruang ilusi ni hanya dua dimensi sahaja. Okay, dua dimensi. Kalau kita tengok lebih kepada hasil karya seni visual lah, lebih kepada lukisan, gambar-gambar yang dilukis sahaja. Okay, tengok yang pertama, ruang cetek. Okay, ruang cetek ialah ruang yang kelihatan dekat dan juga terbatas. Okay, ruang yang cetek ialah ruang yang kelihatan dekat dan juga terbatas. Okay. Ini contoh gambar yang mana kita tengok gambar dia, buah-buahan ini lebih besar, menyebabkan ruang dekat tepi-tepi ini menjadi lebih kecil. Okay, sama juga. Ini gambar manusia, ada 3 orang. Jadi ruangnya hanya sini saja. Okay. Maksudnya gambar ini, lukisan ini dipenuhi dengan 3 orang. 3 orang manusia ini. Okay, seterusnya kita tengok pada ruang rata. Ialah ruang yang terhasil apabila dilukis dan diolah elemen-elemen gambaran pada satah yang sama. Ini. Okay, maksudnya rata sahaja.
Dia ada ruang tapi kita nampak rata. Sama, tak ada beza, tak ada ruang dalam dan juga tak ada ruang cetek. Okay, seterusnya ialah ruang dalam. Ialah ruang yang memperlihatkan kesan perspektif dan mempamerkan ruang hadapan, tengah dan juga belakang.